Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Azri bin Umbong akan menceritakan slide penemuan dapatan perhatisan 1 di sebuah sekolah pada 1 hingga 5 hari bulan Ogos minggu lepas. Tuan-tuan dan puan-puan serta sahabat SRGH2 telah membuat perhatisan di sekolah Durian Mas 1 Dungun, Terengganu. Profil sekolah adalah seperti mana yang dipaparkan. SK251 telah diterajui oleh seorang guru besar yang berpengalaman selama 8 tahun dalam menjawat jawatan sebagai guru besar. Beliau ialah Encik Jamaluddin bin Kadir, berusia 55 tahun. Saya telah menggunakan Google Meet sebagai kaedah utama untuk berhubung dengan guru besar. Selain itu, penggunaan WhatsApp dan Telegram juga digunakan. Saya juga telah berhubung dengan SLT dan MLT bagi mendapatkan maklumat tambahan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pemilihan sekolah perhentisan, saya telah membuat keputusan memilih sekolah-sekolah yang berdekatan dengan rumah saya, iaitu SK LKTP Jerangau, SK Durian Mas 1 dan SK Jerangau. Maklumat yang saya titik beratkan dalam pemilihan sekolah perhentisan ialah jarak sekolah yang paling dekat dengan rumah saya, YDP, PIBG, pesara kerajaan yang pastinya mampu memberi komitmen yang penuh kepada sekolah, pengalaman sebagai guru besar pada senior iaitu 8 tahun, peningkatan dalam PBD yang merangsangkan kebitaraan kurikulum pencak silat, johan peringkat kebangsaan, peratus kehadiran murid ke sekolah tertinggi iaitu 90.84. Untuk memastikan sekolah perhatisan saya dengan lebih tepat, saya telah menggunakan matrix ranking dan mendapati SK Durian Mas 1 telah mendapat skor yang tertinggi. Seterusnya, justifikasi pemilihan SK Durian Mas 1 sebagai sekolah perhentisan ialah melihat kepada sikap kepimpinan mewujudkan budaya kerja berpasukan, gaya kepimpinan laissez-faire dalam membuat keputusan. Seterusnya, kejayaan dalam bidang kurikulum, silat peringkat kebangsaan, Malaysia Books of Record, Himpunan 2000 Pendikir Terengganu. Seterusnya, saya juga melihat kepada purata kehadiran murid yang tertinggi iaitu 95.84%. Guru mengaplikasikan amalan terbaik DPC dan seterusnya kerjasama yang mantap daripada pihak PIBG dan yang terakhir purata tahap penguasaan minimum TP3 hingga TP6 PBD 100%. Tuan-tuan dan puan-puan, berikut adalah gaya kepimpinan yang menggunakan ciri-ciri LMMU yang saya telah dapati dalam temu bual bersama guru besar ST dan MLT. Yang pertama, ciri peribadi di mana beliau bertindak secara beretika dan gaya yang diamalkan memberi penekanan kepada tugas, mandat juga peraturan. Seterusnya, ciri hubungan iaitu komunikasi berkesan. Gaya yang diamalkan, beliau memberi dan menerima pandangan dari masa ke semasa secara jelas dan menyeluruh. Seterusnya, ciri analisa iaitu merangka perubahan, di mana gaya yang diamalkan beliau sentiasa menerajui perubahan dengan kaedah yang baru. Dan yang terakhir, berfikiran strategik di mana beliau mendiskusikan hala tuju. Gaya yang diamalkan membimbing guru capai matlamat dengan membuat keputusan yang tepat. Penambahbaikan kepimpinan berprestasi tinggi yang dapat saya nyatakan di sini ialah
pemantauan berterusan PDPC guru, pemantapan pelaksanaan PLC, pemantapan sumber kewangan, persekitaran sekolah yang kondusif, hubungan lebih akrab dengan PIBK, dan yang terakhir, agihan tugas guru lebih adil dan saksama. Terdapat 3 kompetensi yang saya telah dapat semasa menjalankan perlatihan ini, iaitu kompetensi membuat keputusan, kompetensi berkomunikasi berkesan, kompetensi berkepribadian tinggi. Dalam kompetensi membuat keputusan, saya telah menggunakan matrix ranking sebagai alat untuk membuat pemilihan. Saya telah memilih SK Durian Mas 1 berdasarkan soal stedik yang dilakukan. Dalam kompetensi berkomunikasi berkesan, saya mampu menggunakan komunikasi berkesan dengan guru besar, barisan penolong kanan, para guru dan staf sokongan. Sementara kompetensi berkepribadian tinggi, saya sentiasa merujuk terhadap matlamat sekolah yang terlibat dalam membuat keputusan tentang program dan hala tuju sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai refleksi dengan memakai topi guru besar, sebagai seorang guru besar, saya telah melaksanakan 6 kepimpinan yang tertera. Yang pertama, menerajui perubahan sekolah. Kedua, mengamalkan budaya kerja berpasukan. Yang ketiga, saya membudayakan penyelesaian masalah mengikut model tulang ikan Ishikawa. Seterusnya yang keempat, saya memantapkan program jalinan dan jaringan sekolah. Dan yang kelima, saya membudayakan cara berfikiran strategik. Dan yang terakhir, saya melaksanakan gaya kepimpinan autokratik, demokratik, laissez-faire mengikut situasi. Sekian, terima kasih.